Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan kajian tentang tahap pengetahuan pelajar UTHM terhadap falasi dalam falsafah dan juga pandangan tentang isu penutupan masjid dan surau sepanjang tempoh PKP. Oleh itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Nurul Azhara. Saya Amy Syakini. Saya Amni Mahira. Saya Nur Khatijah. Saya Nurul Izzati. Saya Nurhanisa binti Saidin. Saya Khadijah Syakira. Nama saya Nuha binti Al-Wahab. Nama saya Nur Amira Izzati. Nama saya Nur Ayu Adila binti Muhammad Zain. Nama saya Fang Shiyun. Nama saya Hamzah binti Zainil. Nama saya Kak Nisa. Nama saya Nur Aisyah. Saya Nurhanisa binti Zainuddin. Okey, saya akan menerangkan bahagian logik. Logik berasal daripada bahasa Greek iaitu logos yang bermaksud pertuturan, pengucapan, perbualan, wancana ataupun ia merujuk kepada penyampaian secara lisan. Daripada bahasa Arab, mantik yang berasal daripada perkataan nut. Logik dari fahaman akal manusia ialah bukti yang menjelaskan sesuatu perkara yang tidak jelas. Okay. Logik ni dia ada 3 prinsip. Prinsip pertama, identiti, iaitu satu objek ni sentiasa sama dengan dirinya. Untuk prinsip yang kedua, prinsip pertengahan, di mana kenyataannya boleh jadi sama atau tidak sama. Contohnya, kenyataan A sama dengan kenyataan B atau kenyataan A tidak sama dengan kenyataan B. Okey. Prinsip yang terakhir ialah prinsip percanggahan. Bila seseorang itu kenyataannya benar dan orang lain kenyataannya tidak benar, kemungkinan maka daripada kenyataan itu akan ada satu menjadi benar, tetapi dia akan diambil kira kedua-duanya sebagai benar. Okey. Logik pula dia ada dua jenis, iaitu logik deduktif dan logik induktif. Logik deduktif ni dia bermaksud daripada umum ke khusus. Sebagai contoh, macam umum, manusia bernafas menggunakan oksigen. Jadi khususnya Ali seorang manusia. Ali bernafas menggunakan oksigen. Kalau logik induktif, dia terbalik daripada deduktif lah. Dia macam daripada khusus ke umum. Macam khususnya gagak berwarna hitam, umumnya semua gagak berwarna hitam. Saya akan membentangkan bahagian falasi. Pertama sekali, maksud falasi adalah hujah yang lemah dan tidak dapat diterima yang disebabkan oleh kesilapan dalam cara berfikir manusia. Falasi terbahagi kepada 2 jenis, iaitu falasi formal dan juga falasi tidak formal. Bagi untuk falasi formal, ia bermaksud hujah yang lemah dan juga strukturnya salah atau kaedah berhujah yang digunakan itu salah. Untuk falasi tidak formal pula, ia bermaksud kelemahan yang terdapat dalam suatu hujah, tetapi kelemahan ini tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah atau struktur hujah. Untuk contoh bagi falasi formal ialah terdapat ketidakseimbangan antara premis hujah yang dikeluarkan dengan kesimpulannya dan hujah yang salah dari segi bentuk, struktur ataupun ianya hujah yang tidak sah. Bagi untuk falasi tidak formal pula, contohnya ialah kaedah ini dapat digunakan untuk mencari kelemahan yang serius semasa menganalisis atau menilai hujah, pendapat, penjelasan ataupun hipotesis yang disampaikan oleh pihak lain. Seterusnya ialah faktor terjadinya falasi dalam sesuatu hujah ialah terdapat 4 faktor. Yang pertama ialah data dan fakta tidak cukup. Yang kedua, prejudis. Seterusnya, kesimpulan menyeleweng. Dan yang terakhir sekali ialah mengikut emosi dan paksaan.
Jenis falasi yang sering dihadapi dalam kehidupan seharian kita iaitu falasi non sequitur, falasi pentitio principi, falasi komposisi, falasi divisi, falasi ignoratio elenchi, falasi ad hominem dan lain-lain lagi. Seperti yang sedia maklum, Malaysia sedang dilanda dengan penularan wabak COVID-19. Jadi, kerajaan telah menguatkuasakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan sebanyak 4 fasa iaitu selama 8 minggu. Dan kerajaan juga telah menguatkuasakan PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sebanyak 1 fasa dan kini kita berada di fasa pemilihan iaitu PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pada fasa pemilihan ini, masjid dan surau telah boleh dibuka semula. Walau bagaimanapun, SOP perlu tetap dijaga, di mana jarak antara jemaah dengan jemaah yang lain perlu dibuat sekurang-kurangnya 1 meter. Objektif kajian kami yang pertama ialah menjelaskan konsep falasi, irrelevant dan conclusion dalam falsafah logik dan menghubungkan dengan isu penutupan masjid atau surau sepanjang tempoh PKP. Objektif kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep falasi logik kepada kumpulan sasar iaitu responden yang terdiri daripada pelajar UTHM. Objektif yang pertama ini juga adalah untuk menjelaskan hubungan antara konsep falasi dengan isu penutupan masjid atau surau sepanjang tempoh PKP. Hal ini kerana berkemungkinan besar responden tidak mengetahui hubung kait antara konsep falasi dengan isu tersebut. Maka, dengan itu objektif ini terlaksana. Objektif kajian kami yang kedua ialah menghuraikan faktor dan kesan penutupan masjid dan surau dalam tempoh PKP. Objektif ini bertujuan untuk menghuraikan faktor dan kesan daripada penutupan masjid atau surau sepanjang tempoh PKP dijalankan. Faktor dan kesan daripada penutupan masjid atau surau adalah berkait dengan konsep falasi di mana falasi irrelevant dan conclusion telah terjadi dalam isu tersebut. Objektif ini berjaya dicapai apabila ramai responden yang berpendapat bahawa kurang pengetahuan dan pembacaan adalah faktor utama kepada falasi yang berlaku dalam isu tersebut dan telah memberi kesan yang negatif. Objektif kajian kami yang terakhir ialah mengkaji tahap pengetahuan pelajar UTHM tentang falasi dalam ilmu falsafah dan pandangan mereka dengan isu penutupan masjid atau surau dalam tempoh PKP. Objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan pelajar UTHM tentang falasi dalam ilmu falsafah di mana kumpulan kami telah memberi soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep falasi seperti sikap masyarakat yang mudah membuat keputusan tanpa melakukan kajian merupakan faktor terjadi falasi irrelevant dan conclusion bagi isu penutupan masjid dan surau sepanjang tempoh PKP. Seterusnya, objektif ini mengkaji tentang pandangan pelajar UTHM tentang isu penutupan masjid atau surau sepanjang tempoh PKP. Terdapat pelbagai jenis pandangan pelajar tentang isu tersebut. Ada antara mereka yang bersetuju dengan isu penutupan masjid atau surau telah menimbulkan falasi dalam kalangan pelajar dan ada juga yang tidak bersetuju dengan pandangan itu. Kajian yang dijalankan bagi mencapai objektif ketiga ini telah pun terlaksana. Kita teruskan dengan hasil kajian daripada soal selidik. Selama 55 orang responden yang telah menjawab soal selidik ini. Untuk bahagian A, demografi, perkara yang dianalisis ialah jantina, tahun pengajian dan fakulti. Untuk bahagian B pula, bahagian B untuk mendapatkan maklumat terhadap pengetahuan pelajar tentang konsep falasi irrelevant dan conclusion dalam falasi logik. Terdapat 6 pernyataan dalam soal selidik dalam bahagian B ini. Dalam ke-6 pernyataan tersebut, majoriti menjawab ya dengan peratusan antara 75 hingga 95%. Sebagai kesimpulan dalam bahagian B ini, kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi mengetahui tentang konsep falasi, irrelevant dan conclusion kerana majoriti menjawab ya dalam setiap pernyataan yang dikemukakan
dan hanya segelintir saja yang kurang pengetahuan tentang konsep falasi ini. Untuk bahagian C pula, dengan menggunakan skala Likert sangat tidak setuju, kurang pasti, setuju dan sangat setuju untuk mendapatkan maklumat tentang pengetahuan pelajar tentang faktor dan kesan penutupan masjid dan surau dalam tempoh PKP. Terdapat 6 pernyataan juga dalam bahagian C ini. Dalam ke-6 pernyataan tersebut, majoriti bersetuju dengan peratusan antara 40 hingga 55%, manakala minoriti yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan peratusan antara 0 hingga 8%. Kesimpulannya, faktor penutupan masjid dan surau dalam tempoh PKP adalah untuk menyekat penularan COVID-19. Kesan penutupan masjid dan surau berlakunya falasi, irrelevant dan conclusion yang disebabkan oleh penularan berita yang tidak sahih yang telah menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat serta mahasiswa terutamanya tentang isu penutupan masjid dan surau ini. Dalam bahagian yang terakhir iaitu bahagian D, kita mendapatkan cadangan daripada pelajar untuk mengurangkan terjadinya falasi dalam sesuatu isu dalam kalangan masyarakat. Terdapat satu respon daripada responden yang pertama mengatakan pendedahan tentang ilmu atau penerangan yang jelas tentang konsep falasi mestilah disampaikan oleh orang yang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi dalam bidang tersebut melalui media sosial dan berita. Hal ini mengelakkan daripada salah faham dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Maka dengan itu kami menyimpulkan bahawa pandangan yang diberikan oleh para responden mempunyai alasan yang tersendiri berkaitan dengan falasi irrelevant dan conclusion, dan diharapkan penyebaran berita palsu yang menyebabkan falasi dapat dikurangkan agar tidak berlaku kekeliruan terutama dalam isu penutupan masjid dan surau ini. Sekarang saya akan menjelaskan bahagian implikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apakah masjid. Masjid merupakan satu institusi yang sangat penting dalam pembangunan Islam dan juga umatnya. Masjid dijadikan satu tempat ibadat dan juga pusat penyebaran dakwah dan ilmu-ilmu Islam. Dan juga saya ringkaskan, masjid merupakan satu tempat pengkumpulan untuk semua umat Islam. Tapi, dalam tahun ini, Malaysia menghadapi satu isu yang sangat besar, iaitu COVID-19. Disebabkan COVID-19, semua aktiviti di masjid dan surau akan ditanggungkan, termasuklah solat Jumaat dan solat berjemaat. Jadi, dalam kes ini, penggunaan ilmu falsafah sangat penting semasa menghadapi isu penutupan masjid tersebut. Kerana ini dapatlah mengurangkan berita palsu yang selalu dicakap oleh manusia dan akan menyebabkan falasi berlaku berkaitan penutupan masjid. Di sini, saya berharap semua rakyat mementingkan falsafah ilmu. Semua rakyat perlulah berfikir secara menyeluruh, kritikal dan lagi integral terhadap tindakan tersebut. Setiap insan perlulah memberikan bekerjasama dalam mencapai keharmonian dan kemakmuran Malaysia. Sebagai konklusi, penutupan masjid merupakan satu tindakan kerajaan untuk mengurangkan penularan COVID-19. Tetapi, dalam masyarakat kita terdapat banyak spekulasi terhadap isu ini. Dari hasil kajian kita, ilmu falsafah dalam konsep falasi iaitu sangat penting untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk mengelakkan berlakunya falasi dalam sesuatu isu. Falasi irrelevant dan conclusion telah memberi kesan negatif terhadap isu penutupan masjid dan menyebabkan banyak keliruan maklumat
yang disampaikan kepada individu. Jadi, semua rakyat, termasuklah saya, perlulah menerapkan pengetahuan yang lebih mendalam agar tidak berlakunya kesalahfaham. Di sini, mahasiswa dan mahasiswi perlulah memahami dan mementingkan ilmu falasi dalam kehidupan kita secara jelas supaya dapat menjelaskan semua masalah yang wujud. Akhirnya, saya berharap penyebaran COVID-19 dapat ditamatkan secepat mungkin dan semua rakyat di Malaysia dapat hidup dalam situasi yang selamat dan harmoni. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 3. Sekiranya terdapat soalan atau pertanyaan berkaitan topik kami, anda boleh bertanya. Kami akan jawab selagi mampu. Kesempatan ini juga Kami ingin mengucapkan Ribuan terima kasih kepada Encik Sharifah Khadijah binti Said Abu Bakar Kerana banyak membantu kami dalam tugasan ini. Di kesempatan ini juga, Kami ingin meminta maaf Andai tersilap atau terkasar bahasa Atau berlaku perselisihan faham berkaitan isu ini. akhir kata, stay safe, stay at home. Assalamualaikum.